Halo pelajar, hari ini kita nak belajar cara alih. Sebelum mula, kita buat sikit ulang kaji tentang algoritma. Okay, algoritma adalah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Dan algoritma boleh diwakili dengan cara alih dan sudut. Ni contoh algoritma login account Facebook. Mula-mula kita menuju ke laman web facebook.com. Lepas tu awak masukkan alamat dan email, alamat email dan password, dan akhir sekali kamu klik butang login. Algoritma ni macam ayat-ayat biasa yang kita guna. Dan ayat ni simple, tak ada bahasa bombastik. Dan setiap urutan yang kita tulis ni kena betul. Maksudnya kita tak boleh klik butang login baru nak search laman web Facebook. Awak kena pergi laman web Facebook, lepas tu masukkan alamat email, password, baru boleh klik butang login. Okey. Seterusnya. Di sini ada lagi satu contoh algoritma bagi situasi membancuh kopi. Mula-mula awak masak air, lepas tu masukkan kopi ke dalam cawan, lepas tu masukkan gula dan masukkan air panas ke dalam cawan dan akhir sekali kamu kacau air. Tengok setiap langkah di sini mengikut urutan yang betul. Tak adalah kamu tulis kacau air dulu baru masukkan kopi. Faham? Dan semua bahasa di sini bahasa yang mudah kita faham. Okey? Dan setiap langkah ni kena tulis dengan jelas. Jelas maksudnya arahan yang kamu tulis tu orang boleh faham. Okey? Next. Sudoku. Sudoku ni adalah satu penyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer. Sudoku menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan sesuatu tugas dari mula hingga tamat. Okey. Sudoku ni dia sama macam algoritma, cuma kita tambah perkataan mula dan tamat. Okey. Macam tadi juga, awak guna ayat tadi, cuma awak tambah perkataan mula dan tamat. Okey, contoh sudoku login account Facebook. Jadi mula-mula awak tulis mula. Mula, lepas tu indent, dan setiap perkataan pertama untuk setiap ayat kita guna huruf besar dan biasanya kita boldkan, hitamkan. Kenapa? Sebab komputer mudah membaca. So, awak tulis mula, lepas tu menuju ke laman web facebook.com, masukkan alamat email, masukkan password, klik butang login dan tamat. Okey. Kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh sudoku untuk situasi membancuh kopi. So, macam tadi kita guna perkataan mula dan perkataan akhir. Jadi saya tulis mula, masak air, masukkan kopi ke dalam cawan, masukkan gula, masukkan air panas dan saya kacau air. Lepas tu tamat. Okey, kita sambung untuk carta alih. Carta alih adalah gambar raja yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah algoritma. Ini adalah satu contoh carta alih bagi proses membancuh kopi tadi. Ini mula, masak air, masukkan kopi ke dalam cawan, masukkan gula, masukkan air panas ke dalam cawan, kacau air dan tamat. Okey? Nanti cikgu terangkan apa maksud semua simbol ataupun semua simbol di sini. Okay, next. Kita lihat simbol dalam carta alih. Simbol yang pertama ni macam bentuk oval. Okey, bentuk oval ni maksudnya dia punya fungsi adalah mula dan tamat. Okey. Ataupun kita kata ni terminal. Dia punya fungsi hanya untuk mula dan tamat. Okey, macam tadi, bila kamu mula sesuatu carta alih, guna terminal ataupun bentuk oval ni, masukkan perkataan mula, dan apabila
awak tamat proses. Okey, so kamu tulis tamat. Okey, mula dan tamat sesuatu aktiviti. Okey, simbol yang kedua, rectangle. Rectangle ni maksudnya proses ataupun aktiviti atau proses. Ia adalah apa yang kamu lakukan. Apa yang awak lakukan itu maksudnya proses. Contoh tadi, masak air, ni adalah satu proses sebab tu saya guna simbol rectangle. Lepas tu saya kacau air, ni satu proses. Saya sedang kacau air. Apa yang kamu sedang buat? Kamu kacau air. Jadi saya guna simbol rectangle. Okey. Simbol ketiga, ini pilihan. Pilihan. Diamond shape. Diamond shape. Okey. So, dia menguji sama ada benar atau salah. Simbol ni menunjukkan pilihan awak sama ada ya atau tidak. Tapi dalam contoh ni tak ada pilihan lah. Okay, kamu boleh tambah lagi satu pilihan di sini. Di sini, diamond shape sini, diamond shape di sini. Sorry, diamond shape di sini sama pilihan nak masukkan gula ataupun tak nak masukkan gula. Okay, next. Ini arrow ataupun garis alir. Ini maksudnya aliran aktiviti. Aliran aktiviti ataupun dia menghubungkan antara simbol lah. Dia macam ni lah, dia hubungkan simbol word ni dengan simbol rectangle. Dia hubungkan simbol-simbol. Okay, next. Penyambung. Ini bulat yang kecil ni ialah penyambung. Dia gabungkan aliran yang berlainan ataupun dia tunjuk tata alir yang disambung di bahagian lain. Okey, next akhir sekali. Ni macam bentuk rectangle, dia sengit sikit. Ataupun kita kata dia macam rhombus lah. Dia punya fungsi adalah input output. Input ataupun output. Operasi input output. Apa maksud input output di sini? Input output di sini bermaksud kita simpan data dan keluar keputusan. Simpan data dan keluar keputusan. Okay. Input maksudnya kita masukkan data. Output ialah kita keluarkan data. Okay, contoh di sini. Cikgu guna simbol ni macam rhombus lah. Rectangle yang sengit sikit. So ini masukkan. Ini nampak tak kata kunci penting di sini masukkan. Masukkan bermaksud kita masukkan data. Okay. So saya guna simbol rectangle yang sengit ini. Masukkan. So ini adalah input. Semua ini adalah input. Jadi saya guna simbol ini. Tak boleh guna simbol rectangle. Okay. Next. Okay, kita lihat. Latihan. Okay. Sediakan sudut dan catat alih langkah-langkah menyediakan ikan goreng. Okay. Sebelum kamu nak goreng ikan, apa kamu kena buat? Apa yang kamu buat? Biasa tak kamu masak? Ataupun kamu biasa tak tengok mak kamu masak dalam dapur? Okay, biasanya apabila kita nak goreng ikan, mula-mula kita kena buang sisir ikan. Lepas tu kita buang bahagian perut ikan dan juga insang ikan. Lepas tu kita basuh, betul tak? Basuh baru kita goreng. Okay, jadi saya nak kamu tulis sudut dan catat alih. Jadi sudut ni dia macam algoritma tapi kamu kena guna perkataan mula dan tamat. Okey. Sudut ni kena ada perkataan mula dan tamat. So, mula-mula kamu tulis apa? Tulis macam ni. Okey. Mula. Saya buang sisir ikan. Aku kena tulis arahan dengan jelas lah. Buang apa? Buang sisir ikan. Lepas tu buang bahagian perut ikan dan keluarkan isi perut dan insang ikan. Okey, kemudian kita basuh ikan dan akhir sekali sediakan ikan sedia untuk digoreng.
kita nak goreng. Dan tamat. Lepas goreng, tamat. Ini adalah sudukut goreng ikan. Kalau saya tukar ni ke bentuk catat alih, macam mana nak buat? So, kamu kena ada ni, mula di sini, ni tamat. Bentuk over ni ataupun kita kata terminal. Terminal. Okey. So, macam mana nak buat? Okey, saya bagi jawapan. Okey, mula. Okey. Buang sisik ikan. Ni kita buang sisik ikan guna, ini adalah proses. Apa yang awak sedang buat? Saya sedang buang sisik ikan. Lepas tu saya belah bahagian perut ikan. Okey. Ni apa yang saya sedang buat. Lepas tu, ini keluarkan isi perut. Kalau nampak input output, ini adalah output lah. Output, maksudnya kamu keluarkan isi perut dan insang ikan. So, saya guna bentuk macam rhombus lah. Lepas tu saya basuh ikan dan sedia untuk digoreng. Tamat. Okey, faham?